Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat menjalani hari-hari anda, apa jua yang anda lakukan, nak pastikan anda sentiasa menjaga kesihatan dan keselamatan diri. Saya Syira Abang Mansur dan anda sedang menonton Koresponden TVS membawakan kepada anda laporan-laporan semasa dari luar negara yang sudah semestinya dilaporkan oleh Koresponden TVS dari Jakarta, Indonesia dan juga Singapura. Baik, di Indonesia ketika ini kita masih lagi ingin mengetahui perkembangan mengenai kes baharu COVID-19 kerana kes baharu di sana dilaporkan terus melonjak. Jadi kita nak tanya kepada koresponden kita yang kini bersama dengan Syira ketika ini. Encik Syukri, apa khabar? Ya, baik Syirah. Syirah apa khabar? Alhamdulillah sihat. Dan kita nak tanyalah apa khabar di Indonesia ketika ini sebab tadi pun Syira cakap kes COVID-19 di Indonesia terus melonjak. Kalau kita lihat laporan pada 1 Julai, kes direkodkan iaitu sebanyak 24,836 kes. Dan ini merupakan jumlah tertinggi direkodkan setakat ini sejak kes pertama dikesan pada Mac 2020. Dan sebelum ini pun pada bulan Jun, kes positif baru dicatatkan melebihi 20,000 kes dan ini membawa kepada penguatkuasaan PPKM darurat di Indonesia ataupun lebih dikenali sebagai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat di Indonesia bermula 3 Julai sehingga 20 Julai. Betul, Encik Syukri? Ya, Syirah. Dan mungkin Indonesia, laporan terperinci daripada Encik Syukri, silakan. Ya, Syirah. Indonesia kembali mengetatkan lagi protokol kesihatan COVID-19 bermula 3 hingga 20 Julai berikutan peningkatan mendadak kes COVID di Republik ini yang kini telah mencecah lebih 2.1 juta kes. Kes baru COVID di Indonesia ini meningkat mendadak sejak 2 minggu lepas berikutan kegiatan balik kampung semasa sambutan Aidilfitri dan varian Delta yang lebih cepat menular. Kalau dilihat sejak 24 Jun, kes positif harian telah meningkat lebih melepasi angka 20,000, sedangkan sebelum sambutan Aidilfitri, kes harian pernah dicatatkan di bawah 4,000 kes, pernah di bawah rendah dari Malaysia, dan pelaksanaan PPKM darurat ini melibatkan 48 kabupaten dan kota dengan menyasarkan kes baru akan turun di bawah 10,000 kes. Encik Syukri, berkenaan PPKM darurat ini mungkin boleh kongsikan provinsi mana yang terlibat dan bagaimana PPKM darurat ini dilaksanakan dan apa perkembangannya setakat ini dan sebagainya. Silakan. Ya, Syirah, pelaksanaan PPKM darurat ini melibatkan 48 kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan juga Bali. Provinsi yang terlibat Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Timur dan juga di Bali. Bagi tempoh pelaksanaannya PPKM ini menyasarkan kes di bawah 40,000. Antara peraturan PPKM ini adalah penutupan pusat-pusat membeli belah, penerapan 100% bekerja dari rumah bagi sektor non-essential, penutupan rumah-rumah ibadat, pembelajaran dari rumah sepenuhnya, larangan makan di restoran, kedai makan atau warung, dan tempat-tempat atau pusat pelancongan dan rekreasi ditutup. Pihak polis, tentera dan pemerintah daerah diarahkan untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan penguasaan terhadap protokol kesihatan yang diketatkan lagi berkenaan dan bagi memastikan masyarakat mematuhi peraturan yang ada. Okey. Bagi yang tidak mematuhinya pula bagaimana Encik Syukri? Adakah mereka akan disaman atau bagaimana? Ya, tidak juga Syirah, ada peruntukan undang-undang berkaitan tidak mematuhi peraturan protokol kesihatan, tapi saya lihat penguatkuasaan di sini lebih kepada mendidik masyarakat, to educate people, dan untuk semua sektor mematuhi peraturan. Orang ramai yang tidak mematuhi protokol kesihatan seperti tidak memakai pelitup muka akan diberikan pelitup muka. Mereka tidak terus disaman. Tapi mungkin ada peruntukan undang-undang yang membolehkan penguatkuasaan mengenakan denda, penjara ataupun tindakan lain sekiranya orang ramai ataupun sektor tertentu tidak mematuhi peraturan protokol kesihatan. Mungkin Encik Syukri boleh kongsikan? Ya, Syirah, kalau mengikut undang-undang yang ditetapkan, mereka yang tidak mematuhi pemakaian pelitup muka dan hidup misalnya,
boleh didenda maksimum 100 juta atau penjara. Tapi setakat ini belum ada yang disaman sehingga sejumlah sebanyak berkenaan restoran yang tidak mematuhi peraturan seperti beroperasi melebihi masa yang ditetapkan kebiasaannya diberikan amaran terlebih dahulu. Denda minimal 20 juta rupiah jika masih tetap melanggar peraturan dan jika masih melakukan kesalahan yang sama, lesen atau permit perniagaan mereka akan dibatalkan. Saya melihat semua pihak, semua pihak sedang menghadapi sangat-sangat sukar. Semua pihak, rakyat, sektor perniagaan, pengusaha, semua pihak, dan saya pasti semua kerajaan, semua pemerintah sedang melaksanakan atau mencari solusi terbaik dalam menangani pandemik ini, menangani kesannya terhadap sosial dan ekonomi. Dan semoga kita semua pihak lebih memahami, lebih sedar akan pentingnya menjalani norma baru dalam beraktiviti dalam sosial dan ekonomi Malaysia. Ya, betul Encik Syukri. Dan perjuangan ini sebenarnya adalah perjuangan bersama. Kalau di Malaysia, kita cakap kita jaga kita. Baik, terima kasih Encik Syukri untuk laporan hari ini. Semoga ada jalan terbaik untuk kita sama-sama menangani pandemik ini. Jaga diri di sana Encik Syukri. Ya, terima kasih Syirah. Baiklah, koresponden TVS nak berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama saya Syirah Abang Mansur dalam koresponden TVS. Seterusnya mengenai perkembangan program vaksinasi COVID-19 di Singapura. Untuk makluman semua, pada 30 Jun yang lepas sudah 6 bulan genap program ini dijalankan di Singapura. Dan untuk makluman semua juga, Singapura ketika ini menerima 3 vaksin COVID-19, namun hanya 2 sahaja yang diletakkan di bawah program vaksinasi COVID-19, iaitu Pfizer dan Moderna. Satu lagi vaksin iaitu Sinovac tidak diletakkan di bawah program ini. Namun vaksin Sinovac ini ditawarkan oleh 24 institusi penjagaan kesihatan swasta di Singapura. Untuk maklumat lanjut mengenai perkembangan program vaksinasi COVID-19 di Singapura, kita bersama dengan koresponden kita, Puan Masita. Silakan dengan laporan anda. Ya Syirah, Republik ini yang mensasarkan 2/3 penduduknya akan divaksin menjelang Hari Kebangsaan pada 9 Ogos nanti telah memendekkan jarak antara dos pertama dan dos kedua vaksin COVID-19 kepada 4 minggu. Ia sebagai usaha untuk memastikan lebih ramai penduduk akan divaksin lebih awal. Sebelum ini tempoh antara 2 suntikan vaksin itu dipanjangkan kepada 6 hingga 8 minggu. Langkah ini melibatkan vaksin Pfizer-BioNTech dan Moderna. Penduduk tetap dan pemegang PAS jangka panjang di Singapura yang berusia 12 hingga 39 tahun juga boleh mendapatkan vaksinasi mereka lebih awal pada 30 Jun. Sebelum ini diumumkan mereka boleh mendapatkan pada 2 Julai. Ini disebabkan kadar pengambilan vaksin yang berterusan oleh warga Singapura sendiri dan pendaftaran baru dari warga berusia 12 hingga 39 tahun semakin berkurangan. Baik, Puan Masita, 6 bulan program ini dijalankan. Setakat ini berapa ramai penduduk yang sudah divaksin di Singapura? Ya, sehingga 30 Jun kira-kira 5.4 juta dos vaksin COVID-19 telah diberikan kepada penduduk di sini. Sekitar 3.3 juta orang, iaitu sekitar 60% sudah menerima sekurang-kurangnya 1 suntikan. Selebihnya 21 juta kesemuanya sudah menerima dos kedua dan sekaligus menyelesaikan vaksinasi sepenuhnya. Bagaimana pula menurut Puan, adakah kadar pengambilan vaksin ini dikira menggalakkan? Ya, boleh dikatakan begitu kerana sekitar 76% warga emas berusia 60 tahun ke atas yang layak telah menerima
vaksinasi atau menempah janji temu mereka, manakala 78% melibatkan penduduk berusia 45 hingga 59 tahun dan 73% dalam golongan 40 hingga 44 tahun. Hampir 80% warga Singapura berusia 12 tahun hingga 39 tahun termasuk pelajar Kementerian Pendidikan juga sudah menerima vaksinasi mereka atau membuat janji temu. Untuk pengetahuan, setakat 30 Jun, Singapura melaporkan 62,563 kes COVID-19 dan dengan 36 kematian akibat penyakit itu. Baik, bagaimana pula bagi masyarakat Melayu Islam di sana, Puan? Kerana dilaporkan sudah ramai masyarakat ini sudah mendapat suntikan vaksin COVID-19. Mungkin ada laporan daripada Puan Masita. Syira, mungkin saya boleh kongsikan juga data ini. Sekitar 80% masyarakat Melayu Islam di sini yang berusia antara 60 hingga 69 tahun sudah mendapatkan vaksin COVID-19. Lebih 70% bagi mereka yang berusia 45 hingga 59 tahun dan lebih 65% yang berusia antara 40 dan 45 tahun sudah disuntik dan mendapatkan janji temu bagi vaksinasi. Perangkat ini didedahkan oleh Setiausaha Parlimen Kesihatan Rahayu Mahzam yang menyifatkan perkembangan ini sesuatu yang memberangsangkan. Beliau juga mendedahkan ramai masyarakat Melayu Islam tampil untuk mendapatkan suntikan semasa bulan Ramadan antara bulan Mei hingga Jun lalu. Ya, Alhamdulillah, semoga salah satu usaha kita ini iaitu dengan mendapatkan vaksinasi menjadi asbab kepada kesembuhan dan penurunan kes COVID-19 di Malaysia ataupun di seluruh dunia ini nanti, insya-Allah. Terima kasih Puan Masita untuk laporan hari ini. Baiklah, episod Koresponden TVS untuk kali ini berakhir di sini. Teruskan kesetiaan anda menonton TVS saluran 122. Saya Syira Abang Mansur, jaga diri Malaysia.